Assalamualaikum. Video kali ini saya akan menerangkan, kita akan bincang soalan nombor 8, kertas 1 SPM 2019. Okey, soalan ini meminta kita mencari sudut M dan sudut N. Sudut M dan sudut N. Kemudian kedua sudut itu kita tambah untuk mendapatkan jawapannya. Okey, baik, kita baca soalannya. Okey, dalam rajah 2, PQRS, okey. PQRS ialah sebuah sisi empat. Bila dia kata sisi empat ni, maksudnya kita akan dapat sebuah segi empat lah. Di mana sebuah segi empat bukan segi empat tepat dan bukan segi empat sama, tapi dia sebuah segi empat. Di mana kita tahu dalam satu segi empat itu ada 360 darjah. Okey. PTU ialah sebuah segitiga sama kaki. So dia bagi satu maklumat dekat sini. PTU adalah sebuah segitiga sama kaki. Kakinya sama. So bila kaki sama, kita tahu sudut kakinya adalah sama. Dan RSTU ialah sebuah rhombus. RSTU adalah sebuah rhombus. So bila kita tahu rhombus ini, kita kena tahu beberapa maklumat tentang rhombus lah. Yang pertama, rhombus ini ialah semua sisi, sisi semua adalah sama panjang. Semua sisi ini adalah sama panjang. Sisi ini sama panjang ini sama panjang ini, sini sama panjang ini. Okey ya. Okey, maklumat yang pertama. Yang kedua, sisi bertentangan adalah selari. Sisi yang bertentangan adalah selari. Okey, sisi ini bertentangan dengan sisi ini adalah selari. Okey. Itu maklumat yang kedua. Dan maklumat yang ketiga yang paling penting sekali pada saya, iaitu sudut bertentangan adalah sama saiz. Sudut bertentangan adalah sama saiz. So secara tak langsung kita dapat sudut ni adalah 50. Ini maklumat semua penting ya. Penting untuk mendapatkan sudut M dan sudut N. Okey. Yang keempat, okey, garis berpenjuru bersilang adalah sudut tepat. Okey, garis berpenjuru yang bersilang. Kalau saya letak macam ni, satu garis, segaris. Okey, kalau segaris macam ni, penjuru ni, ini adalah tepat 90. Tepat 90. Itu maklumat-maklumat dia lah yang dapat saya terangkan lah. Baik, dekat sini kita nak bincang untuk dapatkan nilai M dan nilai N. Untuk dapatkan nilai M dan nilai N, kita tengok M dulu. M, kalau kita tengok dekat sini, dia garis tengah. Ini garis tengah. Garis tengah. Sebab 90 dia tepat 90. So jadi M kita tahu sini di rhombus, garis sisi dia sama panjang. Ini sama panjang dengan inilah. Secara tak langsung kita tahu yang dia adalah apa? Segitiga sama kaki, kan? Segitiga sama kaki ya. Okey, kita letak bagi cantik sikitlah. Video ni buat supaya ni 4 lah, saya tak 4. So 2 dekat sini tengah. Okey, segitiga sama kaki. Garis tengah. Okey, tarik je. Okey, segitiga sama kaki. Kalau sini 50. Okey, kalau sini 50 darjah, maka secara tak langsung sudut ini adalah sama besar. Sudut kaki sama besar. So 180 tolak 50, bakinya adalah 130. Jadi sudut RUS, sudut ini adalah, kalau kita bagi 130 bagi 2, kita dapat sudut ini adalah 65 darjah. Secara langsung sudut ini adalah 65 darjah. So kita tahu M ni adalah 65 darjah. M sama dengan 65 darjah. Okey, seterusnya kita nak mencari sudut N. Untuk mencari sudut N, kita tengok di sini adalah sebuah segi empat. Segi empat.
Jadi kita kena dapatkan sudut sini, sudut hujung ni dan sudut hujung sini di sini. Okey, sudut R ni, di R ni kita tahu dah. Ini bila ada bagi sudut tepat macam ni, kita tahu ini adalah 90 darjah, tiada masalah. Dan kita tahu jika M sini 95, sini pun 65. Kita tahu sifat-sifat rombus tu. Kalau sini 65, okey, sudut bertentangan, di sini 50, sini 50, maka sudut sini pun dia samalah, dia 65 darjah. Kerana dua sudut ni adalah 130 darjah. 65 tambah 65 130 darjah. Sebab dia bertentangan ni dia akan sama, dia akan sama. 130 tambah 130 260. 260 tambah 50 tambah 50 jadi 360. So memenuhi syarat lah. Segi empat ni dia memenuhi syarat 360. Okey, so kita dapat dah. Jadi kita cuma nak cari sudut ini sahaja, iaitu sudut P. Sudut yang di sini, cara mendapatkannya, ini 50. Ini garis lurus. PTS dia bagi kita garis lurus. Bila garis lurus, maka di sini adalah 180. Satu separa bulatan ni darjah dia adalah 180. Okey. Bila 180, kan, kita tolak dengan 50. Jadi bakinya adalah 130. Okey, sebabkan dengan segitiga sama kaki, 180 tolak 130, kita dapat bakinya adalah 50. 50 bahagi pada dua sudut kaki ni, kita dapat 25 darjah. So kita tahu sudut ni adalah 95 darjah. Sudut P ni 70 tambah 25 dapat 95 darjah. Itu kita congak sajalah. Jadi untuk dapatkan sudut N, kan, untuk dapatkan sudut N 360 darjah tolak 90 darjah, kita dapat 270 darjah. Okey, 270 darjah tolak 130 darjah, kita dapat berapa? Okey, 140 darjah. Okey, 140 darjah tolak dengan 95 darjah. Okey, 10 tolak 5, 5. 13 tolak 5, 4. So kita dapat 45 darjah. So untuk dapatkan sudut N ni, maka N adalah 45 darjah lah sudut ni. Kita tolak semua ni sudut ke semua sudut hujung bagi segi 4 ni, kita dapat bakinya adalah N sama dengan 45 darjah. Kan? N sama dengan 45 darjah. Nampak? N adalah 45 darjah. Okey, minta maaf. N adalah 45 darjah. Okey, jadi untuk dapatkan jawapannya, M tambah N. N sama dengan M tambah N. So 65 darjah tambah 45 darjah sama dengan 5 tambah 5 10 di atas 1. Okey, jadi 6 tambah 5 110 darjah. So jawapannya adalah B, 110 darjah. Okey, itu saja soalan ni. Untuk soalan selalu soalan objektif ni, dia tidaklah sesukar mana. Dia sekadar untuk melihat pengetahuan kita tentang rombus, segitiga dan segi empat. Segi empat, apa nama ni, ada berapa sudut, ada berapa dalam tu, ada berapa apa darjah, ada berapa macam itulah. Jadi diharap penerangan saya ni dapat membantu para pelajar, okey, membuat satu ulang kaji tentang apa, poligon dan sudut. Poligon dan sudut, kan sudut-sudut ni kan, sudut tiga-tiga ni ada berapa darjah, sudut segi empat ada berapa darjah, okey, rombus ada berapa darjah, kan, heksagon ada berapa darjah, kan, ada berapa sudut dalam tu, kita kena tahu. So kita kena buat study, kena buat ulang kaji berulang-ulang supaya kita dapat ingat, kan, ingat dan kita terbiasa. Bila kita jumpa, kita terbiasa. Tapi ada cara untuk kalau kita tak ingat pun, kita ada cara untuk mengira balik sudut dia, kan.
Iaitu contohnya dia punya formula dia ialah untuk kita dapat interior angle ataupun angle dalam, iaitu 180 tolak 300 bahagi dengan n tu sudut luar. N tu adalah sudut luar. Okey, baik. Itu saja yang dapat saya terangkan. Okey, apapun saya ulang, banyak-banyaklah buat ulang kaji ataupun banyak-banyaklah try cuba menjawab soalan-soalan SPM yang tahun lepas. Kerana soalan-soalan ini dapat membantu kita, persediaan kita untuk menjawab soalan sebenar dalam SPM, insya-Allah. Saya yakin para calon boleh lulus, dapat grade sekurang-kurangnya B dalam matematik, insya-Allah. Baik, assalamualaikum.